selamat datang sekali lagi ke podcast Bual Nusantara. Baik, pada kali ini saya ditemani oleh co-host yang berbeza daripada sebelum ni, iaitu Zahid M. Nasir, dan saya juga ditemani oleh orang yang kita pernah undang sebelum ni, iaitu Adriana Nordin Manan. So sempena bulan ni kan bulan bulan Ogos, and so bila bulan Ogos ni kita tak ada benda lain yang kita celebrate. Selalunya sebagai rakyat Malaysia ni kita celebrate hari kemerdekaan lah. Bukan selalunya lah, memang setiap tahun lah kan. So benda yang antara yang signifikan pada tahun ni. So bila bercakap pasal merdeka ni, sometimes kita akan selalu terbayangkan tentang sejarah. Pada 31 hari bulan Ogos usually akan ada perarakan ke apa. But untuk mengimbau kembali ataupun untuk mengingat kembali sejarah macam mana kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 lah. Ya. Tapi saya pernah terfikir bahawa adakah sejarah itu hanya itu sejarah mungkin, ya, atau sejarah, maksud saya adalah sejarah ada satu grand narrative atau satu naratif yang dalam konteks ini naratif yang dibawa oleh negara lah, pemerintah, kan. So kita mengenal sejarah adalah sejarah secara kolektif sebagai sebuah masyarakat, baik Melayu, Cina, India, ataupun kita merasakan sebagai satu bangsa, kan. Tapi problem bila saya melihat bila kita terlalu memikirkan bahawa sejarah naratif yang grand, bukan grand naratif, tapi satu sejarah negara, dan kita kemudian seakan-akan melupakan ataupun sejarah sendiri. Ini yang paling tidak berlaku kepada saya sendiri. Membaca sejarah orang lain, paling tidak, kalau dalam bahasa mudah dia, itu membuatkan saya merasa seperti jauh dengan diri sendiri ataupun melupakan, tidak mengenal diri sendiri sebenarnya. Dalam diri sendiri dalam erti kata ni adalah dia termasuk hal salah sila, hal sejarah keluarga, siapa, dari mana datangnya saya, siapa leluhur saya. So benda ni yang terkambus mungkin, ya, terkambus sebab kita hanya leka ataupun memerhatikan sejarah yang lebih bersifat kemasyarakatan sebagai sebuah bangsa. Dan kita semua pernah membuat, ataupun saya setidak-tidaknya pernah menulis satu esei tentang tajuknya mencari salah silah, kan? Mencari salah silah lah. Kita selalu pakai salah silah lah, kan? Salah silah. And then Zahid, pernah saya baca pernah tulis satu artikel tentang tajuknya nasi lemak wok. Nah itu bagi saya satu piece yang menulis tentang, cuba membangkitkan sikit cerita tentang sejarah family. Dan tetamu kita, Adriana, baru saja announce satu grant sebanyak RM10,000 untuk penulis Malaysia yang nak menulis non-fiction. Dan grant ni sempena nama arwah atuk dia. Yes. Abdul Manan Abbas. Abdul Manan Abbas. So mungkin kita nak berborak pasal tu, bagaimana kita nak tengok sejarah, mengenang merdeka dan mengenang sejarah juga. Macam mana kita ketiga-tiga orang ni memaknai perkara ni lah. Okay. Mungkin Zahid nak start ke sikit. Okey. Nak baca Fatihah dulu lah. Okay. Macam ni. Sejarah dengan merdeka dan juga kepribadian dan individu, kan? Itu satu perkara yang saya rasa menarik kalau kita bincangkan dari sudut hal-hal yang berlaku ataupun macam mana kita menanggapi ketiga-tiga perkara itu. Merdeka, kita menanggapi sejarah, dan bagaimana kita nak menanggapi diri kita sendiri. Jadi kalau saya lah, barangkali saya pernah membezakan antara sejarah dan sastra. Contoh kalau sastra, kita selalu sebut hal-hal yang barangkali kalau dulu sastra is kalau Sanskrit word tu, sastra tu dia very hal yang sakral juga barangkali. Sastra, shlokas ni satu benda yang
kita akan sebut satu hal yang ada dalam Purana tamadun India atau barangkali. Jadi itu satu hal yang diceritakan. Itu satu hal yang disebut sebagai sastra. Dia beyond narrative, dia beyond point ataupun events. Sebab dia deal dengan tradition, tapi dalam masa yang sama dia ada juga mungkin barangkali tokoh tambah. Barangkali. Ini kalau dari sudut itu. Kemudian kalau kita tengok sejarah pula, dari sudut yang lain, macam tadi Saudara Radin cakap pasal sejarah diri dengan sejarah orang, kan. Kalau dalam sejarah, ini banyak sangat sejarah, tapi masih dalam keilmuan, masih kalau akademia, sejarah ni penting. Contoh kalau kita ambil latar keilmuan Islam ataupun disiplin Islam, sejarah tu kadang-kadang dia memberikan satu konotasi yang sangat besar di dalam membuat sebuah atau nak mengeluarkan sebuah hukum ataupun nak mengeluarkan sebuah kenyataan. Contoh kalau ulama ataupun expert, saya tak pasti dalam tradisi agama Yahudi ataupun agama Kristian, tapi setakat yang saya bincang dengan kawan-kawan Kristian kita, hal ini dia selalunya ada di church ataupun ada di synagogue. Dia tak very democratic. Tapi dalam keilmuan Islam pula, yang menariknya dia ada something yang very democratic. Hang boleh cerita tentang orang, siapa-siapa hang kenal dah, hang tulis pasal dia. Jadi kalau dalam ilmu hadis lah, yang banyak menggunakan metodologi, bila kita nak dapatkan satu riwayat ataupun satu sejarah itu, kita kena tengok siapa dia. Dia ni dipercayai atau tidak, dia ni lupa atau tidak, dia ni hilang kitab ke tak, manuskrip. Jadi itu memberi connotation yang besar untuk seorang-orang. Contoh macam kita kata, okey, dia ni perawi ataupun jadi periwayat yang membawa satu nukilan hadis daripada Rasulullah, dia kata. Tapi kemudian ulama kata, dia ni siapa? Orang pun persoalkan, dia ni siapa? Dia ni asal mana? Jadi ulama tulis. Beribu-ribu perawi itu ulama tulis. Dia punya sejarah dia. So kalau dalam akademia, sejarah ni dia very precise dan dia dapat tu daripada peer punya review. Peer review. Is something yang, dan dia ada pula orang panggil tabakat dia, generation ni kan, supaya benda tu kita boleh ada validation dan ada recognition, kan. Sampai mana dah? Okay. Dari sudut sejarah, kan. Itu dari sudut keilmuan. Aku rasa dalam akademia moden pun sama. Yang dia ada that disiplin yang boleh nak menerima sebuah kenyataan ataupun sebuah statement. Yang moden lagi lah, dia ada lagi experiments, ada lagi dia punya statistik, data and all untuk nak mengira sesuatu benda itu benar ataupun tidak. Aku tetap. Kita penting. Okay. Nah, aku just nak respon yang kau cakap pasal apa tu. Nah, dia membuatkan kita teringat tentang, mungkin dalam tradisi Islam ni dah ada bentuk periwayatan dia sendiri, dan tak semestinya macam mana kita nak meriwayatkan sejarah. Tapi aku terfikir tentang macam mana tradisi terjemahan juga sebenarnya. Bila kalau kita fikirkan terjemahan daripada kitab Islam ke alam Melayu, dia ada elemen sosok tu penting. Jadi orang tradisi menulis siapa yang mengatakan itu penting juga, selain daripada apa yang diperkatakan. Jadi sebab apa? Sebab kita meletakkan tanggungjawab kepada periwayat tu sebenarnya. Betul. Periwayat tu ada tanggungjawab dia juga. So dalam dunia misalnya penterjemahan ada tradisi itu. So paling tidak kalau kita nak katakan, mungkin bukan tak pernah orang menulis riwayat. Kita dalam tradisi Melayu ada riwayat dia. Tapi riwayat dia mungkin orang-orang tertentu, mungkin kan. Maksudnya sosok-sosok yang dah terpilih macam tu kan. Ya, betul.
Adriana Ada. Ya. So kalau Adriana pula macam mana? Maksudnya macam mana Adriana bila kalau kita boleh sentuh sikit geran yang geran itu kan saya rasa menarik bila ada satu inisiatif untuk kita bangkit ataupun bawa keluar lah kita kata kita cuba digging up kan orang panggil individual stories kan dan benda ni sebenarnya kalau kita tengok pun kalau sejarah even orang-orang yang menulis dulu lah kalau kita kat sini tradition menulis ni kita akan nampak antaranya yang kita boleh dapat lagi manuskrip yang boleh dibaca sekarang ni banyak dia daripada Orientalis of course which is sebenarnya penulisan diorang tu not really dalam kerangka metodologi ilmu yang sebenar tak semestinya kan even mereka tu menulis apa yang mereka lihat, apa kisah-kisah yang orang dengar. Deskriptif. Even dia ada deskriptif kan. Macam menulis sketches. Apa yang metodological buku tu. Tapi dia cerita apa yang dia nampak, persepsi dia. Dan dalam tu juga dia ada serta kat pengalaman dia. Even kan ada 2-3 story yang dia serta pasal pengalaman dia kan. Which is, aku rasa dia macam tu bentuk dia. Kalau Adriana barangkali mungkin ada satu vision yang bila Adriana cuba nak bawa saya mencelah sekejap. Vision apa? Dan sebab kalau saya letakkan premis kata macam ni, saya selalu dengar orang kata orang Melayu ni tak suka menulis sejarah dia. Dia suka yang lepas-lepas lah kan, macam tu, ataupun paling tidak yang dia trace sampai ke nenek dia ataupun moyang seorang. Lepas moyang dah tak tahu dah siapa. Saya sendiri macam tu. Saya moyang tak ingat nama dia. Tapi nenek masih kuat. So tak selalu diceritakan. Itu dalam macam mana kemampuan kita nak bercerita tentang family. Tapi dari segi benda yang tampak, misalnya orang selalu cakap kubur kan. Kubur ada ni, orang Melayu ni kadang-kadang ada yang bernama, ada yang tak bernama, atau disengajakan tak dinamakan. Ataupun tak kisah, kau tak ada di dunia dan continue dengan dunia selepas mati kan. Itu. Tapi tak juga kan. Apa pandangan Adriana dalam ni? Sorry ya. Terima kasih Zudin. Sebelum tu nak kata terima kasih lah mengundang saya hari ni. Pertanyaan first mungkin saya nak sentuh tentang kenyataan yang orang Melayu tak minat ke, tak ada kecenderungan. Tapi kalau saya rasa itu mungkin kalau kita berfikir dari segi dokumentasi bertulis. Tapi saya rasa kalau tradisi bercerita, menurunkan cerita, banyak je, rancak je. Macam semua setahu saya lah. Kalau saya tanya mak saudara saya, pakcik dia kata, oh ya dulu Tok selalu cerita ni, sekian-sekian Tok ni cerita tu, semua kisah. Dan banyak kisah pengembaraan lah kalau keluarga saya. Dan sebenarnya yang saya nak cakap tentang... Mungkin saya boleh berkongsi pasal grant ni untuk memberi konteks the Abdul Manan Abbas Writing Grant atau grant penulisan Abdul Manan Abbas. Sebenarnya dia bertitik tolak daripada perhubungan saya dengan arwah atuk saya lah, Abdul Manan yang meninggal dunia awal tahun ni, dah berusia 100 tahun. Dan saya memang sangat kagum ada beberapa minat saya tu lah. Kita masa kecil kita tak minat kan, kita tak ambil tahu pasal kita punya sejarah keluarga. Tapi saya dalam mungkin 5-6 tahun kebelakangan ni saya lagi berminat. Jadi saya wawancara atuk saya dan nenek saya, dan saya punya minat sebenarnya adalah daripada persoalan dari mana datangnya aku ni. Dan ada sebabnya, sebab keluarga atuk dengan grandpa saya, arwah grandpa saya dan nenek saya daripada budaya yang sangat berbeza. Nenek saya dari Eropah, atuk daripada sini, Tanah Melayu, Kuala Selangor, dan bertemu di England. Jadi saya bila dia macam minat saya nak tahu macam dari mana datang aku ni, ataupun salah silap keluarga ni lah, daripada situ. Sebab saya nak tahu macam, sebab dia juga, sebab kisah perkenalan mereka sangat bertindih dan dengan penjajahan misalnya. And saya ni memang bukan seorang yang akan memuji kolonialisme atau penjajahan, tapi saya rasa macam kalau tak ada
sistem penjajahan, mana mungkin mereka bertemu. Sebab zaman mereka tahun 50-an tu, kita mana ada syarikat multinational yang nanti boleh hantar ke, mana ada syarikat penerbangan yang kita boleh pergi berjalan tengok dunia, melancong ke apa. Jadi sebab nenek saya, sebab dia dari Ireland dan mereka ketika itu kesempitan hidup, ekonomi di bawah pemerintahan British, dan atuk grandpa saya dia bekerja sebagai tentera. Dia di bawah British Malay Administration. Jadi memang ada, dari situlah dia bertitik tolak. Jadi ada dua persoalan, nak tahu macam kita punya latar dan salah sila kita, dan juga nak tahu macam dunia tu, macam apakah mungkin grand narrative. Saya tahu tadi Izzuddin pun berbelah bahagi nak guna terma tu, tapi naratif macam kita kata peristiwa-peristiwa yang besar lah, peristiwa agam dan bersejarah ni turut membentuk cerita kita di tahap individu. Jadi dari situ saya rasa persilangan tu yang buat saya berminat. Saya berminat macam manalah atuk nenek saya ni macam daripada dua pelosok dunia lain boleh bertemu, bercinta dan datang ada keluarga sampai generasi saya lah, dan seterusnya insyaAllah. Dan juga apakah macam nak kata lah, perkembangan sedunia waktu itu. Dalam konteks ni saya merujuk pada kolonialisme misalnya, yang mendorong atau membolehkan situasi itu berlaku. Jadi itu dari situ minatnya. Jadi memang saya nak balik pada grant ni memang nak hiburkannya lah. Atuk kita pun dah uzur dah kan, anak 100 tahun tu, dia sukalah cerita pasal dia, dan dia memang kalau kita jumpa dia akan repeat cerita yang sama. Jadi saya rasa sebagai yalah sayang pada dia dan tahu yang dia nak, dia pun pernah macam tekan-tekan, dia kata dalam keluarga ni kalau ada cucu, dah ada cucu yang penulis ni, tulislah pasal saya macam tu. Jadi bila saya kongsi, cerita yang saya selalu kongsi adalah cerita malam pertemuan mereka buat kali pertama atuk grandpa dengan nenek, iaitu di London. Jadi bila saya cerita, saya tulis misalnya di media sosial, saya kongsi dengan kawan, semua suka, semua rasa macam wow, macam sweetnya cerita ni, dan saya pun itu selalu menjadi pintu gerbang ataupun dia macam permulaan untuk kita. Dan saya tanya kawan saya, ceritalah, dan saya pun sangat suka cerita pasal keluarga dan dengar cerita, sebab generasi atuk dan nenek kita lah yang ada macam zaman kemerdekaan semua tu, saya rasa dia punya semangat dia tu kan, semangat dia tu lain sikit. Dan bukannya nak kata dari segi memang macam dia memang dalam nurani dia dan naluri dia tu dia lain daripada generasi kita, bukan. Tapi saya rasa sebab dunia masa tu lain kan, dia keberanian dia tu lain sikit lah, dan dia kena macam ketidaktentuan, dia kena biasa dengan ketidaktentuan, macam sekejap kerajaan Jepun, sekejap British ni apa pula ni. So macam mereka ikut je. Mungkin kalau saya bercakap dalam bahasa Inggeris, bukan nak macam buat dia bunyi macam tak serius, tapi like they really rolled with the punches lah, in a sense, like what happened in the world affected them. Tapi diorang buat je, diorang terus gagah je, dan saya rasa mereka perlu pandai menyesuaikan diri dan menyesuaikan diri dengan apa-apa situasi. Dan pada saya itu adalah satu generasi yang saya sangat ingin tahu. Jadi geran ni bila saya sebab pengalaman saya suka kan, so saya rasa mungkin untuk memperingati grandpa dia sampai akhir hayat dia suka bercerita, dan apa yang saya dapat kumpul tu insyaAllah saya akan kongsikanlah dengan masyarakat. Tapi atas pengalaman tu saya rasa okeylah nak memperingati, dan saya memang suka tengok ada orang lain yang macam saya, berminat tak para penulis Malaysia ni, tak kisah agama dan bangsa kan, berminat tak mereka kaum untuk dokumentasi atau buat apa yang saya buat, dan nak beri peluang lah. Sebab saya tahu macam saya pernah cakap dulu, tak senang macam benda ni, kita mungkin balik kampung korek diary atuk nenek ke, and then wawancara orang yang dah tua semua kan di kampung semua tu, dan mungkin kita kena buat, dia memerlukan usaha, dan semua usaha sebegini memerlukan dana. Jadi sedikit banyak kalau boleh membantu, saya kata nak buat lah ya. So untuk memperingati arwah datuk saya, tapi pada masa yang sama nak macam cuba tengok dan macam jejambat dan mengenali para penulis lain di Malaysia yang berminat and support kalau ada. Ya, saya rasa menarik sebab bagi saya salah satu perkara yang menarik tentang grant ni adalah inisiatif ni adalah macam mana kita cuba untuk kita menulis sejarah, tapi kita cuba untuk
lari dari surface yang selalu kita melihat sejarah based on ethnic kan. Kita dari bayangan bila kita melihat someone penulis so bayangan dia dari background etnik atau background yang besar yang dia miliki yang lain tu selalu mempengaruhi. So tapi dengan inisiatif untuk menulis sejarah peribadi, sejarah diri sendiri, kita setidaknya sudah keluar daripada surface yang pertama tadi, iaitu surface yang selalu untuk melihat orang guna filter etnik kan, Melayu. Tapi once kita masuk ke menoleh ke belakang and then melihat diri sendiri, kita mungkin paling tidak semacam ada merasa etnik tadi dah diruntuhkan, tapi kita melihat paling ni kemanusiaan, aspek kemanusiaan tu I think yang ada pada semua orang dan menarik dan unik bagi setiap orang lah kot. So itu salah satu perkara yang menarik saya rasa tentang Keran ni lah. So dia encourage kita untuk lepaskan veil ataupun selubung kaum tadi, melihat macam mana kita mengenal Atuk Adriana sebagai seorang askar, tapi dalam masa yang sama juga kita mungkin boleh mengenal dia sebagai manusia yang lain, dia punya angin dia ataupun dia punya coolness dia ke apa ke. Maksudnya aku rasa aku melihat penulisan sejarah yang bersifat peribadi atau private, yang kita boleh tengok orang tulis diary, even orang tulis journal ataupun tulis even kalau yang lebih serius, orang tulis autobiografi terus kan, dia tulis terus pasal diri dia, orang tulis memoir. And dan kebanyakannya ialah of course lah, kalau kita baca tu memoir orang-orang yang somebody, bukannya orang-orang yang orang yang bukan somebody. Kan? Orang tu jadi somebody dengan perjalanan kehidupan dia. Sebab tu barangkali dan juga kedudukan dia tu kan. Aku rasa orang yang akan menulis ni, aku akan bayangkan orang yang akan menulis yang mungkin barangkali kalau nak menuliskan dia untuk Grand menulis untuk Grand Adriana, barangkali aku rasa mungkin dia akan memikirkan apa hal-hal yang penting dalam kehidupan dia, dalam kehidupan keluarga dia, ataupun apa yang dia analisis barangkali, analisis yang dia tengok, adakah percanggahan value antara dia dengan keluarga, ataupun dia dengan atuk dia, dengan bapa dia, ataupun kalau dari sudut luas, kalau kita masuk Merdeka pula, kita dengan negara. Kan, kalau kita masuk dalam tajuk on the Merdeka itself, macam mana kita nak deal, how we perceive, bagaimana kita meletakkan persepsi terhadap apa yang berlaku pada diri kita. Jadi itu barangkali yang kalau kita nak sebut sebagai penulisan, ialah bila kita penulisan tu dianggap penting bila ada hal-hal yang merungkai persoalan. Betul tak? Ya, tak kisahlah siapa-siapa pun tulis, tapi dia merungkai persoalan. Kalau tak merungkai persoalan, apa tujuan dia kau menulis? Of course. Jadi macam tadi bila saya dengar Adriana sebut pasal macam mana Adriana dengan Atuk Adriana dengan ni, saya masuk lagi Swettenham kan. Tapi Swettenham pun even sebenarnya dia akan sebenarnya kalau kita tengok penulisan dia, kita akan tengok the humanism, pandangan point of view. Kan? Contoh, ada satu kisah macam mana percintaan antara orang Melayu, saya tak tahu indigenous orang Melayu, Siti Sameh dengan one German guy. One German guy rasanya. Masa tu duduk dekat somewhere dekat Kelang lah. Tapi dia orang saya tak pasti, saya lupa antara Jerman ataupun France. Tapi dia ni tak boleh nak cakap Melayu sangat, tapi dia kerja tu sebab dia ikut British. Dia ikut mai sini, kerja kat PAM kot masa tu. Kan? So tapi dia bercinta dengan si Sameh ni. Masa sama ada pula yang geng-geng yang
kalau dalam cerita tu kita akan nampak diorang ni guna nama Sultan. Kami datang ni atas nama Sultan. Dia bunuh ni tu geng-geng yang bukan British tapi orang kulit putih, orang putih. Dia generalize kan orang putih tu kan. Padahal dia tu bekerja je datang. So aku rasa menarik juga kalau kita baca dari point of view yang tu. So ada benda yang merungkai di dalam kenapa dia menulis tu. Dia mungkin barangkali dia ada sense dia benda ni penting untuk dia tulis. Kita tak tahulah benda tu betul tak betul tapi rasanya betul lah kot. Saya setuju mungkin sebagai salah satu motivation untuk kita menulis someone menulis tentang sejarah dia. That's one motivation. Satu lagi paling tidak ni pengalaman saya sendiri bila saya menulis satu piece yang tajuk dia mencari salah silah. Motivation yang menolak ataupun yang menarik saya untuk tulis benda tu sebenarnya saya nak semacam nak claim satu tempat dalam sejarah, iaitu kedudukan keluarga sebenarnya, nak mencari sebenarnya sebab rasa kehilangan tadi. Sebab kalau saya pernah kan kita sembang sebelum ni, saya kata kalau saya nak menulis satu sejarah family saya tu hilang dalam kerumunan orang di Sungai Golok yang menyeberang sungai tu. Ya. Dan the act of menulis sejarah, mencari sejarah adalah paling tidak untuk locate kan family kita dekat mana. I mean tak semestinya nak cari relevansnya keluarga kita dalam perjanjian baling dengan komunis ke apa. Nak ada dalam timeline kita, bayangan timeline yang kita hidup ni, somewhere family kita ada kat sini, and then paling tidak contribution pada kita sendiri pun dah cukup sebenarnya, tak semestinya pada orang lain, but kita nak saya ada that motivation tu sebenarnya, ada untuk rasa alive sebenarnya, and rasa ada roots tu. Ada roots sebenarnya, dia tak terlalu being in the present sangat ataupun thinking about the future so much, but ada backup, something like that lah kot. So that's another motivation ataupun mungkin barangkali identity. Maksudnya kita, dalam masa yang sama kita mencari value-value yang menjadi identiti kita bila kita melihat sejarah. Selalunya kita akan macam tu. Kita tak tahulah, barangkali orang yang very positif, dia akan tengok sejarah tapi dalam bentuk positif, maksudnya dia tak akan, mungkin dia ada akal, dia ada cara fikir yang berbeza dengan sejarah dia, dan mungkin dia akan menolak atau mungkin dia akan hanya ambil sikit-sikit dan itu dia bawa carry on. So ada orang yang macam tu, dia kaji sejarah dan dia cuba nak putuskan root dia dengan dia. Ada. Betul? Betul? Kan, even kadang-kadang tak nak cerita pun. Kan? Betul. So it takes courage sebenarnya. Sangat. It takes courage. Betul. Bila kita nak melihat past. Dan motivasi lain yang ketiga mungkin yang selalu terjadi pada saya adalah macam mana sebenarnya saya nak memberikan suara, mungkin suara kepada wakil kepada so-called family. Ada satu statement, satu statement atau satu piece of writing on a short essay tentang keluarga. That's it. So macam memberikan suara sebenarnya. Sebab kita rasa macam voiceless juga. Bukan voice tak didengar ataupun dilupakan lah kan. So the individuality tu dah hilang, and then nak bagi suara kepada individu tu. So that's the third motivation yang selalu mendorong kita untuk menulis lah kot. Betul. Menurut saya bila Izzuddin cakap tadi yang dia punya kisah terbenam di antara banjiran manusia yang melintasi Sungai Golok, something like that. Minta maaf lah saya paraphrase. Saya teringat yang memang betul, saya sangat bersetuju yang kita mungkin nak kata ada kena-mengena dengan aku ni cerita zaman sejarah ni, and then there's a space for my story in that sense. Tapi dan saya pun tergerak nak cakap yang memang tak sekata lah kan kita punya, macam saya pun
sebelah arwah grandpa saya dan nenek saya je yang saya macam itu, yang saya rasa macam saya, sebab kewujudan mereka dan hidup saya menjadi macam tali yang menyambungkan saya pada sejarah. So saya bermula dengan mereka. Tapi kalau tanya macam belah mak saya, pun adalah pakcik saya macam bersemangat nak bercerita dan saya pun tengah perlahan-perlahan kumpul. Tapi bila saya masa tu kami punya cerita pula tak tahu, macam dia tak jauh lah. So mungkin adakah saya takkan mengaku diri saya orientalis. No. Tapi sebab nenek saya, sebab atuk dengan grandpa dengan nenek saya tu kan cerita dia sangat menarik to me. So saya rasa, and then ada elemen macam antarabangsa kan, macam pertemuan budaya lain. Tapi kalau saya fikir family belah mak saya, boleh katalah family side Melayu lah, shorthand. Sebenarnya saya tak tahu, kita orang tahu kita orang ada kalau pergi 3 generasi kami dari India, tapi itu je lah, tak tahu. Dan di Malaysia pun kami tahu yang di Pulau Pinang sebenarnya keluarga kami, tapi macam saya sepanjang hidup saya hanya orang KL dan saya tak tahu, jadi dah terpenggal macam tu perhubungan tu. Jadi saya faham perasaan yang kita macam yang perasaan kita bila kita punya, yelah, kita tak tahu leluhur kita yang macam alamak nak sambung cerita, tak tahu nak pergi mana nak cari cerita kita tu. Jadi dengan sebab saya punya satu sebelah lah keluarga saya lagi banyak dokumentasi sebab tu. Tapi bila saya fikirkan arwah grandpa saya pun bila tanya kami tanyalah kan, macam dia punya arwah bapak dia misalnya dari mana, dia kata I don't know where he came from, apparently he just appeared in the kampung in Kuala Selangor. So saya macam apalah punya macam mana masyarakat macam tu, like macam macam ni dia boleh diterima arwah moyang saya ni. Tapi sikit-sikit kumpul kata memang sebab ada, dan memang saya suka topik ni, orang yang berkelana lah kan, orang yang menjelajah, orang yang datang, pendatang, dan saya nak macam claim perkataan tu tanpa dia punya nilai mungkin negatif dia yang kita sering kaitkan. Dan saya fikir sebab moyang saya tu pun daripada India sebenarnya, daripada tanah besar sana. Jadi tapi keluarga tak tahu, dan kita bila generasi ni nak tahu kan, kita nak tahu, tapi saya rasa ada beberapa perkara yang kita mungkin memang takkan tahulah sebab tak ada sumber tu. And ini mungkin saya tak tahu, macam saya tak berapa macam tahu sangatlah custom atau genealogy documentation di negara barat misalnya, tapi mungkin mereka lebih ada dokumentasi bertulis, kita boleh cari ada, sebab ada juga laman web kan yang macam you boleh cari ikut nama family kan, and then nama family kan, nama family, and then macam nama family mereka kan berkaitan dengan pekerjaan, like if you were a potter or a blacksmith, benda macam tu, macam siapa tahu. Dan kita tak boleh, jadi setakat mana yang kita boleh, kita yang daripada mungkin budaya lebih amalan sejarah lisan ke, kita cubalah menggapai lah apa yang boleh ni. Yes, satu benda satu lagi aku tengok bila ada yang sebut pasal macam pengembara, orang yang berkelana, which is kalau banyak juga family kat Malaysia ni macam tu. Kan, family yang macam aku pun, ayah aku ni orang Indonesia. Ayah saya orang Indonesia. Dia lahir di Indonesia, kemudian kecil-kecil dah main sini. Tapi tok tu bila bawa main sini, bawa family dia main sini, kita kenal dia dan ayah dia je lah, moyang dia lah. Kan? Dan mungkin kita pun tak tahu dia kita pun je lah masa macam tok aku ni, masa aku kecil ni je lah tengok dia kan. Lepas tu dia dah meninggal dah. Tak dapat nak dia, even ayah kita pun kadang-kadang tak boleh nak cerita barangkali pasal tok kita. Kan, jelah kalau tok kita macam kawan ramai tak nampak sangat macam mana nak cerita pasal tok kan, pasal ayah dia sendiri kan. So aku rasa dia akhirnya bila ada kesedaran nak menulis tu, aku rasa itu pun satu hal yang dah penting, dah cukup bagus. Sebab kita dah mula ada kesedaran untuk maksudnya orang yang boleh survive, dia dah datang dia boleh survive, so that's story. Itu story. Dia boleh survive, dia datang sini dia boleh survive. Boleh beranak pinak pula kat sini. It's story. So bagi aku dia significant. Dia significant. Jadi kalau kita katalah di belah Nusantara ni kan, belah Nusantara ni kita macam-macam ragam. Kita ada banyak
kaum, kita ada banyak suku, kita ada banyak language. So yang hidup yang kita nampak sekarang in the surrounding kita ni adalah orang-orang yang yalah in a way dia survive lah, menang lah kan. Yang kita boleh nampak bahasa kan. So kita ada apa, negara ini mempunyai unit-unit kecil yang ada rooted dari macam-macam belahan dunia. Kan, then we hidup bersama-sama. Jadi masing-masing sekarang ni dia akan mencari lah. Of course lah. Sebab macam kita sembang sebelum ni pun ada juga pasal macam mana orang yang datang ke Malaysia ni. Maksud pandangan aku, kita ni kita ada pledge kepada tanah, kepada area, kan. Ada king. So dia dah larut kita punya identiti yang kita nak bawa tu. Kita okay, kita nak berkhidmat di sini, bekerja di sini dan serve the country or even the king lah. Kan? So dekat situ aku tengok bila kita ada penulisan-penulisan yang macam ni, kita akan membuka satu unit ataupun satu nilai kemanusiaan. Ni aku biasa even kalau aku nak menulis pun, even kalau hang perasan, biasanya kalau kita menulis articles or essays on apa-apa, kita akan banyak lihat on the memory side. Kita ada memory, okay deh, then kita menulis tentang memory itu. Sangat vivid, sangat jelas. Tapi kita tak into the narrative. Kan, apa dia narratifnya? serpihan. They accept. Sebab jelas sejarah ni dia naratif tu agak dititik berat kan. Menarik bila Zahid sebutkan tentang menang, siapa yang menang dia menulis sejarah kan. Nah itu yang spark so, pada pertanyaan. Tak tahu siapa kita tu, tak tahu siapa lagi kan. Tapi dia dia tunjukkan bahawa menulis sejarah ni sebenarnya bukan hal-hal yang senang-senang, yang sedap-sedap saja sebenarnya. So kita penulis akan deal dengan ada benda yang deal sama ada dia nak menulis sejarah dia ataupun tidak menulis. So that's one thing juga untuk melupakan ada trauma ataupun benda-benda yang tak nak ditulis. So tak semua orang nak menulis sejarah macam itulah, ataupun senang untuk bercerita tentang sejarah. Ataupun dia relationship dengan sejarah dia tu semacam terganggu sedikit. Kadang-kadang dia rasa senang, kadang-kadang dia rasa tak, macam tu. Kadang-kadang ada benda yang dia tak mahu ceritakan pun. So I think so this is one area yang rasa kita kena fikirkan juga sebenarnya. Macam mana deal dengan something yang cuba dilupakan macam tu. Adakah act of menulis tu satu, sebab kita dah tak mampu nak melupakan, dan menulis adalah satu semacam bagi batu nisan kepada sejarah tu. Semacam bagi batu nisan, habislah riwayat kau. That's it, ni kan. And then persoalan kedua yang saya ingat nak tanya juga dengan Adriana dengan Zahid tentang macam bila kita menulis adalah bias tadi, bias menang, dan macam mana kita nak cuba mengurangkan bias. I mean of course bila Adriana sebut tadi tentang bila menulis tentang cerita tentang Atuk Adriana, anda fikirkan tentang dua dunia, Eropah dengan Asia, dua orang Eropah dengan orang Melayu. Lepas tu apa yang Adriana tertarik dengan cerita Atuk, dan Adriana sebutkan dia semacam apa tadi, apa tu, ada trait tertentu yang Adriana pilih sebenarnya. Adriana interested dengan your Atuk sebab Eropah, macam tu. So ada semacam dah I mean there's nothing wrong with that, tapi Aina memilih satu stand, satu titik permulaan untuk Aina susu galaukan cerita tentang Atuk tu. So dah ada bias ke situ lah. Bias Adriana adalah bias itu. So faham kan soalannya? Nak respon ke? Ada. It was menarik yang bila Izrin tanya tu, sebab ada mungkin saya nak tambah lah, sebenarnya yang paling memanggil saya memula tu love story lah kan. Nak tahu nenek grandpa mana jumpa ni. Itu memang soalan dia yang saya nak tahu. Jadi
nak tak nak kena, kalau macam arwah grandpa kenalah dia kenalah cerita masa dia dekat masa dia jadi askar dan macam mana dia dapat tahu yang dia telah terpilih untuk ke masa tu Maktab Tentera Sandhurst dan zaman-zaman tu lah kan. Jadi cerita tu dia semua jadi dia punya building blocks lah ke arah kisah yang macam mana nenek dengan grandpa jumpa. Itu yang saya, memang permulaan saya dari situ. Jadi semakin meningkat usia, saya mula berminat pula dengan yelah kita punya peninggalan kolonialisme, impak dia dan persoalan tentang macam mana kita ingat zaman penjajahan semua tu. Jadi ada beberapa perkara kalau dari segi cerita keluarga saya, macam grandpa saya sekarang tu, saya terfikir juga misalnya sebab ada orang boleh kata kalau dulu kerja bawah British sebenarnya itu bukan macam patriot, itu sebenarnya membantu penjajah nak menakluki negara kita. Jadi saya pernah terasa macam tu. Saya bukan, dan saya tak cakap lah dekat atuk saya macam tak baik lah kan, tapi saya pernah tanya macam kenapa dia kerja, kenapa dia pilih untuk kerja ni. Dan juga zaman Jepun, grandpa saya kenalah kerja dengan tentera Jepun kan, untuk beberapa tahun tu. Tapi bila saya fikir balik, ini berkaitan dengan apa yang saya kata sebelum ni, macam they had no choice, sama ada tu atau kena hantar pergi bina track kereta api, atau kena pancung lah kepala, faham tak? Macam ataupun ya masuk hutan dan mungkin join pergerakan yang menentang orang Jepun. Jadi saya rasa macam kita, itu satu lagi yang saya berminat. Dan ini juga saya just nak sebut lah seorang lagi sosok dalam dunia di dunia seni kat Malaysia, kawan saya Mark Teh daripada kolektif Five Art Center, dan mereka pernah buat persembahan notional history dan teater. So, saya pernah bersembang dengan dia, sebab kadang tu rasa macam serba salah lah kalau nak cerita macam kita fikir macam kalau kita punya moyang ke atuk kita pernah bekerja dengan misalnya tentera kuasa asing yang menguasai atau memerintah negara kita masa tu, dia mesti tali barut ke, dia mesti ni. Tapi fikir balik, kita tak boleh menghukum. Itu lagi satu, kita tak boleh menghakimi generasi lalu dengan nilai-nilai hari ini. Kadang-kadang lah kan kita saya suka dia punya, saya sebenarnya suka dia punya percanggahan tu. I embrace the contradictions because pada saya, niat saya misalnya, kalau berbalik pada kisah keluarga saya bukan nak agungkan datuk saya, arwah datuk saya ke, nak jadi dia macam satu sosok perwira atau pahlawan yang sebab itu bukan. Sebab pada saya yang menjadi motivasi saya ni adalah kasih saya pada dia lah kan, sayang dia, dan saya tahu apa yang dia nak orang tahu cerita dia. Tapi sebenarnya saya suka bila kita fikirkan percanggahan tu lah, apa yang kita saya nak, yang penting dalam kita tengok sejarah adalah sejarah keluarga kita, ahli keluarga kita ni, kita andaikan kita sayang dia lah kan, kita tak nak dia dipandang dari erti negatif di mata masyarakat. Tapi bila kita bercerita pasal dia, nak atau tak, pada saya memang ada satu yang mendorong saya adalah saya nak tunjuk yang dunia masa tu pun lain, percanggahan tu benda lain. Kita tak boleh terlalu, mungkin dalam budaya kita sekarang yang macam ni teruk, dia ni jahat, dia ni baik. Macam hidup bukan hitam putih macam tu. And then narrative politik kita pun selalu juga kan macam tu kan. Saya tak payah sebut lah kan, tapi macam ni jahat, ni tak, dia ni tak setia, dia ni setia. Kalau dia orang ni dia mesti setia, kalau dia orang tu dia tak setia pada negara. Saya rasa macam pembangunan madani macam dari segi masyarakat kita kan, kita pemikiran kita tu kita kena tu simplistik bagi aku. Simplistik sangat melihat naratif yang ada. Aku rasa itu aku rasa antara benda yang perlu difikirkan barangkali orang yang nak menulis tentang tentang sejarah peribadi ataupun sejarah leluhur even. Dia kena lepaskan daripada yang tu, daripada apa orang panggil prejudis even. Kita masuk prejudis ni dari sudut dia dah lepas, dia dah lihat, cuba melihat sesuatu hal ataupun sesuatu event ataupun sesuatu peristiwa yang ada di dalam sejarah itu dengan pandangan yang lebih holistik, yang lebih universal, supaya dia tidak
terjatuh di dalam kesilapan orang lain. Jadi sebab contoh banyak je orang yang cuba mengkultuskan beberapa tokoh, tapi apa sebenarnya yang betul-betul dia punya ni. Dan even kadang-kadang kalau dari sudut sejarah, kita tak dapat nak buktikan pun even. Kan? So yang menariknya bila kata itu pun satu benda juga, sebab tu kadang-kadang barangkali sastrawan dia tak tulis, dia akan tulis semi fictional contoh kan. Sebab dia ada ideal. Bila kita menulis kita ada ideal kita sendiri. Dia kalau yalah dia ada yang paling best, dia ultimate cerita yang dia dah ada ataupun yang dia dah dibayangkan ni akan jadi. So dia tak boleh landaskan dengan idea tu. No. Betul tak? So tapi bila kita ada romantik dengan idea tu, itu masalah aku rasa. Sebab tu barangkali sastrawan dah akan tulis lebih baik aku tulis ni. So dia akan masukkan idea dia walaupun ada hal yang betul kan, tapi dia ada letak idea dia sebab mungkin barangkali dia telah judge lah, maksudnya apa yang berlaku dulu tu aku tak mau, sebab aku nak yang ni. Kan? Aku teringat yang bila Adriana sebut tentang tanggungjawab ya, lebih kurang tentang sejauh mana Atuk Adriana bertanggungjawab ke atas tuduhan yang mengatakan dia bekerja untuk British, untuk penjajah. Saya teringat ini yang ditulis oleh bukanlah nak suka-suka memetik-metik, tapi teringat satu tulisan tentang ni perkara Banality of Evil yang ditulis oleh Hannah Arendt kan. Dan dia tulis untuk tentang this one German officer, Nazi punya officer yang dia execute, dia letakkan nama-nama Jews yang nak kena execute and something like that lah, dosa dia kata kena buat masa tu. Tapi dia defend diri dia kata aku just buat kerja aku untuk survive. Betul. Aku macam kita lah, macam Jana cerita tadi, kau tak pergi kau kena pancung, so basically tak ada atas patriotism sangat, mungkin a bit of patriotism juga, tapi kau maneuver sikit jalan kau, dia segala macam tu. So dia bukan atas niat dia nak ni, tapi atas condition ekonomi sosial pada waktu yang mendorong dia untuk memilih menyertai tentera dan pergi ke England ke apa dan belajar. So tak sepatutnya dipersalahkan lah sebenarnya. But of course saya rasa setujulah, macam orang selalu ada that halangan-halangan tu yang menghambat dia untuk menulis sejarah sendiri. So that's also the trauma mungkin yang saya mention tadi lah kot. So sometimes orang just saya sendiri kadang-kadang ada turun naik dia, nak rasa nak tulis, kadang-kadang rasa tak tulis, dia ada bitterness tu sikit lah. Betul. Yalah. Kalau aku tengok lah, kalau kita baca autobiografi, memoir, jarang lagi-lagi kalau yang tulis ghost writer ke apa. So aku rasa kadang-kadang aku suka baca orang punya even diary yang dipublish. Kita baca, kita akan tengok ada orang yang boleh story all the things kan, benda yang dia buat ataupun apa yang berlaku kat family dia kan. Tapi ada juga yang dia tulis yang muluk-muluk je. Yang muluk-muluk je, maksudnya dia menyorokkan hal-hal yang kita tak nampak kan. Aku rasa benda tu berlaku even dalam penulisan akademia pun mungkin barang itu berlaku. Even dalam penulisan kata sejarah-sejarah Islam pun aku rasa benda tu berlaku juga. Kan dia tulis tu, dia dah ada bias dia dah ada dia punya okay, this is my stand. Kan? So not really the truth yang dia nak cari. Kan? Sebab tu aku cakap tadi, aku suka kaitkan sejarah ni, kita nak cari analisis, kita nak cari kebenaran. Kebenaran. So kebenaran itself not really kebenaran yang aku cakap hak dan batil, no. Kebenaran tu is apa, kalau kita boleh kata dengan simple words, kita boleh kata the values, universal values yang dia boleh dapat daripada penceritaan tu. Itu mungkin kita boleh aku cakap menakrifkan atau mendefine
the truth, kan? Ataupun cara dia, kaedah-kaedah yang elok bila dia berhadapan dengan beberapa situasi. Yang tu pun boleh jadi panduan kepada kita untuk kita tengok ke hadapan. So aku rasa tu values. Terus tu kita nak cari, ataupun kebenaran yang kita nak cari daripada penulisan kita ataupun sejarah dalam konteks ini, kita nak mencari kebenaran di situ. So kalau kita ada prejudice, Our own kebenaran lah, kebenaran sendiri. Our own kebenaran, yes. Yeah. Prejudice, kalau kita dah ada standpoint yang very solid, yang kita rasa ataupun even method yang kita rasa this is kan the truth, yang kita rasa so kita tak akan jumpa wisdom yang ada kalau kita dah letak macam tu. Kita akan buang banyak benda. So itu macam menunjukkan kenapa bila kita dah mula menulis sejarah kita sendiri, dan itu menunjukkan bahawa kita sudah semacam dah meruntuhkan autoriti kepada sejarah tu kan. Sejarah yang kita faham yang besar tadi kan. Tak nak pakai the grand narrative, tapi dia democratize kan, dia decentralize kan sejarah. Semua orang boleh bercerita tentang sejarah sendiri. So tak ada semacam bentuk sejarah yang disepakati. Semua orang boleh cerita sendirilah. Lagi kalau masih baru, dan orang-orang yang mungkin berlaku kalau apa-apa sejarah tu, ada lagi orang yang hidup yang kita boleh jumpa kan. Sebab tu penting menulis penulisan sejarah leluhur ataupun sejarah sendiri ni. Sebab dia nak tak nak, dia akan himpit naratif-naratif yang ada. Betul. Dia akan himpit. Ataupun menyumbang kepelbagaian lah. So sebenarnya kita pembaca, kita ada pilihan. Nak tak nak pembaca kena ada critical thinking skills lah. Sebab kan. So macam you baca, dia cakap macam ni, dia kata benda ni, macam kalau fikir dalam bahasa Inggeris kan, dia kata ini an uprising, atau ni dia would say macam it's a protest ke, macam faham tak macam kan, macam kita punya itulah pemberontakan versus perjuangan kata kan ada nilai kan dari segi bahasa yang kita pilih tu. Dan saya teringat, mungkin ni urban legend lah, saya tak pernah baca, tapi bila Zahid cakap yang ada certain orang dia nak cerita yang muluk-muluk je, ada orang katalah dulu, saya tak pasti, saya tak pernah baca, ada satu biografi Vladimir Putin yang katanya ada 20 tahun hidup dia tak tulis apa-apa. Dia langkau terus. Dia suruh kata masa tu dia kat dalam KGB lah, so dia tak nak cerita. Misalnya. So saya berada ni urban legend, tak tahulah, masa saya student kat universiti dulu, ada orang beritahu saya fikir betul, tapi at least cerita dia ada kat situ kan. Dan saya rasa dia mungkin the whole idea of sejarah rakyat lah kot, or like people's history. Sebab macam Izzuddin cakap tadi kan, Izzuddin bila you cakap yang kita nak kata orang ni dia sebenarnya dia menyokong katakan pihak British ke pihak Jepun ke apa, tapi tak, sebenarnya dia nak hidup, dia nak selamat, dia nak make sure dia ada anak bini dia boleh ada sesuap nasi, you know, that kind of stuff. Bila saya fikir balik, sebab and then nak tak nak maybe sekarang kita trauma masyarakat kita kan, dengan berbilang kaum ni adalah macam bila orang nak guna nak ungkit sejarah tu, memang terkena. Dan kita macam kita kena tahu, nak lihat dengan lebih mungkin neutral ataupun dengan bersangka baik dari segi macam nak cuba faham, bersangka baik dari segi apa konteks masa tu, konteks sejarah, kenapa kita tertekan ataupun terdorong untuk ambil certain decisions, benda macam tu lah. So basically saya rasa kerja nak menulis sejarah ni bukan senang, you know. So, especially kalau sejarah personal kan. Tak banyak benda yang ada yang boleh kita collect dan kita kumpul dan kita tulis kan. Mungkin sesetengah orang ada kan, sesetengah orang ada more access lah. So that's why kadang-kadang saya terfikir yang adakah semua orang boleh menulis kan, ataupun adakah semua orang ada that privilege tu untuk menulis sejarah dia. Sebab traditionally kita, at least kalau orang Melayu yang kita kata premise tadi, orang Melayu tak menulis, ataupun atau masyarakat oral, yang oral kita ni recent je, recent yang masih agak baru lah kan, baru mendokumentasikan. So orang-orang dah moden lah kan. Contoh macam kalau apa
sejarah personal history ni ikat pengembaraan Abdullah. Yeah, and then lepas tu That's personal experience, personal history. ya, tapi di in a way commission ataupun dia dah position dia membolehkan dia travel satu semenanjung pada waktu tu naik perahu dan ada pengiring ke apa kalau tak Dan dia silap boleh kan. menulis juga. Dia menulis dan dia ada apa tu language competence untuk menulis tu kan. So yalah. Dan zaman tu pun kertas pun kita tak tahulah apa. And then kalau tengok pada orang Melayu juga, orang Melayu kita punya apa tu physical, kita punya culture physical kita semua kayu yang memakan masa hampir 20 tahun hilang. So remnants ataupun fosil tak ada fosil kita nak menggali balik kadang-kadang, you know. Dia kembali terus kepada tanah. Nah, balik pada tanah. Debu. Balik debu, ya. So itulah. So saya terfikir macam okay, kita tengok Bujang Valley punya ni. Akhirnya tinggal yang batu bata tu je, yang structure kayu apa semua dah hilang. So I mean nasib orang di tropika, kot climate tropika ni kan selalu lembap, selalu ada ni. Akhirnya biarlah sejarahnya. Macam itulah kan. Itu je lah. Alright, Biar bersemadi dalam tanah. Ya, bersemadi macam tu je lah. Alright, kita dah sejam berbual tentang merdeka dan sejarah peribadi. Ya, Zahid ada kata-kata terakhir untuk topik ni. Itulah. Aku rasa yalah banyak nak kita baru cerita pasal sejarah, tak cerita pasal merdeka lagi kan. Sejarah, I mean topik so yang panjang. tapi itulah aku rasa kalau kita nak relate sikit dengan merdeka sikit, aku rasa menulis ni adalah satu jalan untuk kita memerdekakan diri. It must be something yang kita boleh keluar daripada kepompong ataupun kulit kan. Dia bukannya kulit. So that's how merdeka dari apa diri sendiri lah juga paling tidak kan, you know. Kau merdeka daripada rasa resah yang tak menentu tu ya mungkin. Ariana apa? Terfikir pasal peninggalan. Macam cara kalau kita mendokumentasi kisah leluhur kita ni adalah satu jenis peninggalan untuk cucu cicit siapa yang akan datang pada masa depan. Jadi kita boleh sembang Sebab saya rasa bila saya fikir macam alangkah gembiranya saya kalau dulu misalnya moyang saya ada tulis diary ke dan saya boleh baca sekarang. Bila saya fikir balik, best juga kalau ada macam tu. Tapi kita tak ada lah kan. Tapi kalau kita menulis ni just nak orang kongsi. Dan pada saya cuba pengalaman peribadi saya untuk bercerita, storytelling, just tell a story. Saya rasa yang penting kalau dalam bahasa Inggeris macam jangan cuba nak claim kita definitif ke apalah. Maybe itulah itu mungkin membebaskan kita kan. Merdeka. Kita merdekakan diri kita daripada macam kena ada simpulan dan naratif yang inilah yang airtight lah. Tak payah pun. Jadi tulislah dan silalah bercerita. I think persoalan definitif tu dah tak relevan kalau kita kata Zahid tadi orang dah menulis mencari kebenaran dia sendiri. Betul. So that definitive tu hanya terpakai untuk kita. Yeah. You know something like that. So tak ada authority yang besar-besar punya authority Betul. lah kan. Yeah. So dan definitive tu adalah mesti terkait dengan kebenaran yang kita cari sendiri dalam sejarah tu. Betul. Dan dia tak bergesek macam kau fikirkan tadi dengan grand besar sebab dia I think compliment macam yang dia dah cakap. Dia compliment, dia menambahkan sebenarnya. So dia tak ada, melainkan kalau ada nak mencari susu galur yang berkait dengan keluarga Zahid, tiba-tiba salah fakta. Tak tahu rasa begitu itu kan. Bapak aku yang ini, bapak kau ini. Siapa So yang that's mula-mula that. pergi lepas tu tak bagi tahu keluarga. So dua orang kena settle lah. Alright, terima kasih. Itu saja kot untuk sesi perbualan kita pada hari ini. Sangat interesting. Sehingga kita berjumpa lagi lah. Terima kasih banyak-banyak Adriana dan Zahid. Terima kasih Zudin. Terima kasih Zahid. Assalamualaikum.